Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Bertemu kembali bersama saya Khalid Husaini bin Haji Tuah menerusi Tegas Pivot Forward Podcast pada kali ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah merupakan episod terakhir dalam Tegas Pivot Forward Podcast, iaitu dalam sesi Icon Pivot. Kita akan bersama-sama untuk menemu bual dengan seorang wanita alumni TVET dan sekarang ini beliau berkecimpung dalam bidang perniagaan dengan kemahiran yang telah dipelajari. Jadi, apa kata kita berkenal-kenalan terlebih dahulu bersama dengan ikon TVET kita, iaitu Puan Syafain Maizurah binti Muhammad Hamzah. Assalamualaikum Puan Ain. Boleh saya panggil Puan Ain saja? Boleh. Puan Ain saja. Ya, Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Alhamdulillah sihat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Puan Ain berasal daripada Kuching, Sarawak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit sebanyak tentang latar belakang Puan Ain sendiri. Boleh. Okey, so seperti yang telah dimaklumkan, nama saya Syafain Maizurah binti Muhammad Hamzah. Saya berumur 22 tahun. Sekarang memang fokus dalam perniagaan lah selepas selesainya dalam bidang teknologi otomotif diploma di Kolej Vocasional Kuching. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa membuang masa, saya kira para pendengar pun tak sabar-sabar sebenarnya nak mengetahui pencapaian-pencapaian telah dimiliki oleh Puan Ain. Jadi soalan saya yang pertama lah, sudah sedia maklum bahawasanya Puan Ain memiliki syarikat dan mempunyai perniagaan sendiri. Jadi mungkin Puan Ain boleh berkongsi sedikit sebanyaklah apakah jenis perniagaan yang Puan Ain lakukan sekarang ini. Okey, untuk perniagaan yang sedang berlangsung, yang sedang saya jalankan sekarang, saya membuka kedai alat ganti kereta untuk semua jenis kenderaan dan juga pusat servis kenderaan bagi semua jenis model kereta lah yang bertapak di Bandar Baru Semariang, Kuching, Sarawak. Jadi dalam perniagaan ni saya sangat fokus dengan menservis kereta, membuat baik pulih, aircon system, lepas ya menjual alat ganti kenderaan seperti spare part yang fast moving seperti oil filter, seperti alat-alat ganti yang mudah rosak lah. Jadi ada di bengkel lah. Pelanggan tetap Puan Ain daripada kawasan mana tu? Daripada sekitar bandar Semariang? Buat masa sekarang ni memang regular customer lah ya, pelanggan tetap yang banyak di kawasan Bandar Baru Semariang. Ada juga yang dari luar kawasan, contohnya seperti Seri Aman, Semarahan, Sibu juga adalah datang di bengkel kami. Okay, maksudnya pelbagai jenis kenderaan jugalah yang datang dan menggunakan khidmat daripada bengkel Puan Ain. Baiklah, seterusnya Puan Ain, seperti yang kita sedia maklum, Puan Ain telah membuka perniagaan sendiri iaitu bengkel AUM Auto Parts Company. Bukan AUM, AUM Auto Parts Company. Jadi pada usia berapa tahun sebenarnya Puan Ain membuka bengkel ini? Saya membuka bengkel ataupun menjalankan perniagaan pada saya berumur 21 tahun. Tahun lepas lah pada bulan 10. Sebelum tu memanglah ada bekerja, mencari pengalaman banyak kan. Jadi after tu barulah niat nak buka bengkel. Jadi memang berusia 21 tahun lah dah beroperasinya bengkel AUM Auto Parts Company ni. Jadi pada usia yang muda tersebut, Puan Ain sudah memiliki sebuah bengkel sendiri dan dikabarkan menjadi mekanik juga ya? Ya, ada masa jadi mekanik lah, ada masa memang Masya Allah. Jadi apakah sebenarnya dorongan utama yang menyebabkan Puan Ain membuka bengkel ini daripada bekerja dengan syarikat otomotif yang sedia ada sebenarnya? Okey, sebetulnya dorongan pertama saya di dalam bidang teknologi otomotif ni adalah dari ibu saya yang juga bercimpung dalam bidang otomotif ni. Dia punya pengalaman tu lebih dari saya lah sebab
Dulu dia memang bekerja dengan Cina lah, Muhammad Ayah, kedai alat ganti kereta. Jadi berdasarkan apa pengalaman yang ibu saya ada, jadi dari situ juga bercimpungnya juga saya ataupun niat saya untuk lebih lagi dalam dorongan bidang ini. Jadi melalui ibu terus pergi ke belajar, pergi ke mencari pengalaman, bekerja di kedai alat ganti kereta. Start dari situ jugalah banyak menyimpan pengalaman dan lalu bercimpung dalam bidang teknologi otomotif ni. Memang berasal dari ibu lah. Saya Maksudnya niat Ibu dalam bidang ni. Ain menjadi role model utama lah Ya, yang robot menyebabkan bidang Ain teknologi. berkecimpung dalam bidang TVET ini, iaitu bahagian otomotif ini. Jadi sebagai seorang mekanik, saya percayalah Puan Ain memerlukan kemahiran yang tinggi dan pengetahuan yang luas untuk kekal relevan dalam bidang otomotif. Nah, jadi dari manakah Puan Ain memperolehi kemahiran dan pengetahuan dalam bidang otomotif ini sebenarnya? Okey, pada saya berusia 15 tahun, iaitu selepas tingkatan 3, saya berhasrat untuk bercimpung dalam bidang tersebutlah, iaitu teknologi otomotif dengan menyambung pelajaran saya di Kolej Vocational Kuching di Batu Lintang. Jadi bermulanya dari situ saya belajar tentang alat ganti kereta, belajar tentang enjin kereta, dan dalam masa 4 tahun tersebut saya di Kolej Vocational Kuching dengan adanya guru-guru yang sentiasa mengajar, kawan-kawan yang sentiasa memberi tunjuk ajar. Bermula dari situlah saya mencari pengalaman. Setelah 4 tahun saya belajar di Kolej Vocational Kuching, dalam masa 6 ke 7 bulan saya menjalani latihan industri di sebuah syarikat iaitu Toyota. Di situ saya mendapat pengalaman dalam 6 bulan dalam macam-macam pengalaman yang saya dapat di sana. Pada bulan pertama ketika saya ada di belakang untuk disuruh menservis kenderaan seperti Hilux, seperti van yang memang asal dari Toyota lah. Dari situ jugalah saya banyak pengalaman dari luar setelah mendapat 4 tahun pengalaman yang belajar melalui guru-guru dan rakan-rakan yang telah mengajar lah. Jadi selepas saya praktikal ataupun menjalani latihan industri di Toyota dengan bermacam-macam pengalaman yang saya ada, saya lepas tu sementara tunggu graduate, saya bekerja di salah satu syarikat alat ganti kereta dan juga pusat servis kereta dalam masa 2 tahun. Saya juga mencari pengalaman di luar lah sebelum adanya saya dalam bidang bisnes untuk bidang teknologi ni. Kira macam itulah. Menarik pengalaman yang sudah Memang dikongsikan. sebab sepatutnya kalau kita nak belajar sesuatu ataupun nak lebih lagi expose dalam bidang tersebut, memanglah salah satu dia memang kita perlu cari pengalaman. Betul. Yang kedua tu memanglah yang saya sentiasa ingat adalah nawaitu dan keikhlasan dalam mencari sesuatu untuk dipelajari dan dicari dalam lagi. Macam itu. Maksudnya minat yang mendalam tu juga menjadi faktor pendorong utama untuk Puan Ain berkecimpung dalam bidang otomotif ini. Dan pada pendapat Puan Ain sendirilah, dengan berbekalkan kemahiran dalam bidang otomotif ini, adakah jenis perniagaan seperti membuka bengkel AUM, Auto Parts Company ini, adakah ia berbaloi untuk dijalankan dari segi masa dan tenaga yang dicurahkan? So far, syukur Alhamdulillah, dalam setiap perniagaan memang ada turun dan juga naik. Dia tak selalunya naik lah. Memang akan ada satu tahap memang akan ada kita di bawah. Jadi sebelum saya memulakan perniagaan ni, saya memang dari sebelum belajar pun juga adalah dorongan dari ibu bapa. Jadi sebelumnya saya dalam macam mana bercimpung dalam bidang bisnes ini, itu juga berdasarkan dari dorongan ibu bapa. Sebab bisnes ni adalah bisnes family. Macam itu. Bukan saya seorang sahaja. Jadi saya dengan adanya dorongan ibu bapa saya,
saya boleh lagi meningkatkan prestasi bisnes saya dengan melalui pengalaman yang saya ada, seperti bekerja di kedai alat ganti tu kan. Jadi dari situ saya dapat belajar macam mana nak manage sesuatu, macam mana nak uruskan sesuatu sebelum saya bercimpung dalam bidang bisnes. Jadi bila sudah masuk ke tahap bidang bisnes tu, jadi benda pertama saya perlu ingat adalah apa punca ataupun apa sebab kita nak berbisnes ni. Memanglah salah satu sebab saya untuk membantu orang Bumi Putra. Okey, tidak semestinya macam mana saya nak cakap, tidak semestinya bisnes ini adalah khas untuk contoh seperti orang-orang yang kita kenal Tidak. Macam kalau saya dalam bidang bisnes ni, saya memang lebih pentingkan macam mana niat untuk membantu Bumi Putra. Macam mostly lah customer saya memang Bumi Putra. Jadi dari situ juga saya dapat belajar macam mana nak manage something, macam mana nak meluaskan lagi perniagaan, sebab saya punya perniagaan ni AUM Auto Part Company bulan ni lah cun baru je genap setahun. Alhamdulillah. Baru genap setahun. Jadi masih banyak lagi pengalaman dan juga benda yang perlu saya expose, yang perlu saya explore dan yang perlu saya kaji lagi untuk menjadi perniagaan saya semakin luas. Jadi bila adanya turun, saya akan jadi perniagaan itu salah satu cabaran untuk saya meningkatkan lagi perniagaan saya pada masa akan datang. Jika perniagaan saya dianggap seperti sudah berluasa, contohnya seperti sudah naik lah, itu saya anggap salah satu bonus untuk saya sudah mencapai ke satu tahap, tapi belum sepenuhnya. Jadi lagi masih banyak lagi perjalanan dan juga macam mana cabaran yang saya perlu cari. Saya tak boleh cakap yang sekarang ni perniagaan ni memang dah berjaya orang cakap. Sebetulnya memang ada lagi banyak benda yang perlu saya explore, banyak lagi benda yang saya perlu cari untuk menampakkan ataupun meluaskan lagi perniagaan ini lagi-lagi untuk perempuan lah. Sebab itu adalah salah satu cabaran saing dengan orang-orang yang lebih banyak pengalaman dari saya. Saya berharap para pendengar mengambil iktibar, sikap positif yang ada pada diri Puan Ain ini untuk sama-sama menceburi bidang kemahiran automotif ini. Jadi saya nak tahu juga daripada Puan Ain, di dalam bengkel AUM Auto Parts Company, saya tertarik sebenarnya dengan nama bengkel di bengkel AUM Auto Parts Company. Nasib tak tersebut bengkel AUM Auto Parts Company Yeah. Jadi di dalam bengkel Puan Ain lah, bolehkah Puan ceritakanlah berapakah sebenarnya pekerja yang disedia oleh Puan Ain dan bagaimanakah reaksi ataupun penerimaan mereka dan juga keluarga ataupun kawan-kawan Puan Ain sendiri apabila mengetahui bahawasanya pemilik bengkel AUM ni seorang wanita rupanya. Yeah. Okey, kalau nak diceritakan dengan berkenaan dengan soalan tersebut, okey, saya explain dulu. AUM itu bermaksud Ain Umi Mizan, iaitu nama dari saya sebagai kakak sulung dan juga adik saya dua orang, Umi dan Mizan. Jadi digabung jadi AUM, kira business kelas family kan. Okey, jadi untuk pendapatan ataupun pandangan orang luar terhadap saya pada mula-mula saya bercimpung dalam bidang automotif dan juga bidang bisnes ini, saya mempunyai 9 orang pekerja termasuk 2 runner. Runner ni untuk menghantar dan memudahkan lagi mekanik luar untuk mengambil ataupun supply orang cakap spare part dari bengkel saya. Okey, macam bengkel-bengkel berdekatan lah. Jadi saya mempunyai 3 chief leader. Leader ni adalah ketua mekanik untuk bawahan pekerja saya lah, untuk dia macam mana tengok lagi macam mekanik-mekanik bawahan. Yang lain 4 orang tu, 2 orang admin dan 2 orang lagi mekanik. Sekarang ni memang ada dalam 6 ke 7 mekanik lah, termasuk leader tadi. Lepas tu, salah seorang mekanik ini adalah sahabat saya semasa saya belajar di College Vocational Kuching selama 4 tahun. Jadi bila niat saya nak buka bengkel ni, memang saya nak
fikir untuk membantu rakan saya yang memudahkan dia untuk mencari kerja. Jadi saya mengambil seorang sahabat saya iaitu Putra Izzat untuk bekerja dengan saya. Dari mula bidang bisnes saya bermula, dari situlah beliau mengikut jejak saya sampai sekarang bekerja. Lepas tu adanya ibu saya jugalah sebagai dorongan saya dan juga bapa saya yang mendorong saya dari segi macam mana orang cakap, dari segi modal sebelum memulakan bidang tersebut. Biasanya orang selalu cakap lah, macam pandangan orang luar pada pertama sekali saya buka bisnes, orang selalu cakap macam mana umur muda tu kan 21 tahun. Orang fikir logik, macam mana dia dapat duit untuk buka bisnes ni? Betul. Macam mana dia dapat duit untuk buka macam kedai alat ganti kereta, buka bengkel. Sebab costing untuk membuka sesuatu bisnes, paling-paling pun itu kita dapat fikir logik lah. Okay, jadi dengan adanya dorongan ibu bapa saya yang mendorong saya ke arah tersebut, jadi bermulalah saya dari bidang bisnes dengan bermula 2 orang pekerja sahaja masa itu, iaitu tahun itulah bulan 10, 2 orang sahaja mekanik masa itu, sahabat saya dan juga seorang leadership sekarang lah. Jadi bila adanya media sosial ini untuk saya sentiasa explore ataupun expose saya punya bisnes, bagi orang tahulah yang mempromosikan bidang bisnes ni, alhamdulillah makin macam mana? Makin banyak yang kita orang cuba promosi, makin banyak customer. So far sampai sekarang memang ada regular customer. Dari situlah bermulanya berjinaknya bidang ini dan juga bermulanya saya mengambil mekanik kata orang, sebab pada masa tu memang tak cukup tangan, termasuk diri sendiri dah turun padang kan masa tu. Memanglah dari sekarang alhamdulillah dah simpan 9 orang staff termasuk admin lah untuk pengurusan file-file lah di dalam office. Alhamdulillah Puan Ain boleh menguruskan dengan baiklah organisasi di bengkel itu sendiri. Dan seperti yang Puan Ain maklum jugalah, bidang otomotif ini memang sememangnya lah dimonopoli oleh kaum lelaki kan, dan kurang popular juga sebenarnya dalam kalangan wanita. Jadi pada pandangan Puan Ain sendiri, mengapa sebenarnya bidang ini kurang diminati oleh kaum wanita? Okey, bagi pendapat saya sendiri dan juga uji kaji saya sendiri terhadap orang luar. Ada eksperimen. Terhadap pandangan orang luar. Memang dalam bidang ini kita sentiasa memikir bidang ini adalah ketua kepada lelaki. Lebih-lebih daripada lelaki lah untuk bidang ini. Tapi sebetulnya bagi pihak perempuan, okey, jika kita lah berpendapat yang bidang ini memang agak berat kalau perempuan tanggung, orang cakap kan ni macam mana angkat enjin, pergi sorot bawah kereta apa semua kan. Bagi saya benda tu adalah tak macam mana, tak sesusah yang disangka kalau kita betul-betul minat, kalau kita betul-betul nak explore sesuatu tu. Salah satunya, satu yang boleh saya bagi tahulah, benda basic yang boleh kita dapatkan dalam bidang tersebut adalah kita boleh belajar mengetahui kerosakan kepada kereta. Biasanya kalau kita dengar bunyi something yang tidak selesa, bunyi yang tidak menyenangkan masa start kereta tu, dari situ kita juga boleh jadikan benda tu teori untuk kita belajar dan juga untuk kita explore. Jadi start bermula dari situ, saya berfikir, bidang ni sebetulnya memang tidak untuk lelaki sahaja. Bila saya jadikan ibu saya sebagai idola saya, bila saya tengok dia buat sesuatu benda, saya rasa saya boleh juga dalam bidang tersebut walaupun pada pandangan masyarakat lelaki je dalam bidang tersebut. Jadi saya cuba memberanikan diri saya untuk mencuburi bidang ini kan, dengan belajar membuka alat ganti kereta seperti contoh basicnya menservis kenderaan. Menservis kenderaan ni kalau diikutkan, kalau kita betul-betul belajar, tak sampai 10 minit. Buka skru je, buka off filter, sedut minyak dah settle. Jadi dapat satu pengalaman dari situ ataupun satu yang kita dah belajar. Jadi bila kita dah berminat ataupun bermulanya dari situ, saya pun tidak terus fikir yang bidang tersebut adalah bidang khas untuk lelaki. Betul. Jadi saya sebagai perempuan, saya pun berniat dan juga ingin membuktikan kepada orang luar bahawa bidang ini adalah memang boleh dimonopoli oleh perempuan juga. Dia tidak semestinya lelaki.
contoh kalau perempuan tu seorang yang lembut, okey, kita pergi ke seorang perempuan yang lembut, dia boleh jadikan bidang ini sebagai bidang yang dia banyak pengetahuan tetapi dia boleh mengajar. Boleh juga dari situ. Sebab sejujur saya pada dalam bidang ini adalah memang salah satu bidang ataupun sesuatu yang betul-betul menghasilkan duit. Betul. Betul. Kalau kita tak pandai apa-apa ataupun kita tak ada pengalaman, at least bila kita dah ada basic, kita dah ada teori, kita boleh jadikan benda tersebut adalah pengetahuan untuk diri kita sendiri. Sebagai perempuan kadang-kadang tahu bahawa kereta je, ada je yang tu kan macam tak tahu apa kerosakan. Tapi bila kita dalam bidang tersebut, kita explore, kita cari kerosakan, kita tahu punca-punca, kita boleh juga menjadikan bidang tersebut sebagai contoh, jadi seperti sales advisor, counter di sebuah tempat adanya kedai macam ala ganti kereta lah, macam di Toyota contohnya. Kalau kita di counter, benda macam tu adalah salah satu juga skill untuk kita dalam bidang tersebut. Jadi saya, masa saya belajar dalam 4 tahun, memanglah selalu niat saya, orang akan cakap apa niat atau apa niat awak nak dalam nak menceburi dalam bidang tersebut. Saya bercakap saya ingin membuktikan kepada orang luar bahawa perempuan juga boleh bercimpung dalam bidang otomotif. Tidak semestinya lelaki. Jadi bila saya tersimpan niat dan juga nawaitu tersebut dalam 4 tahun, bila kita betul-betul bercimpung, kita membuktikan bahawa kita boleh. Jadi dari situ orang juga boleh percaya. Orang akan cakap, oh dia tak kelakar angin. Contoh, tak kelakar angin, tak kelakar macam kelakar tapi tak membuktikan apa-apa. Jadi bila kita buat something, kita bukti, kita explore, kita expose, kita share, kita kongsikan pengalaman, orang tengok ataupun orang ingin jadikan kita sebagai saya taklah berani nak menjadikan diri saya sebagai idola untuk orang di luar sana, tapi sebolehnya saya tak nak pandangan orang luar terhadap perempuan adalah lemah. Saya tak nak orang luar pandang dengan perempuan ni, yang perempuan tak boleh pun sentuh spana, contoh dia tak boleh pun bercimpung dalam bidang tersebut. Sebetulnya orang akan beranggapan bidang tersebut akan dikuasai oleh lelaki. Padahal bagi saya bidang tersebut, kalau lebih banyak lagi perempuan yang explore, expose ataupun mencari pengalaman tersebut, saya lebih yakin bidang ini boleh dikuasai perempuan dengan lelaki dia fair, 50-50. Sebab itu sekarang ni saya memang akan membuktikan kepada orang luar bahawa tidak semestinya perempuan dipandang rendah dalam bidang tersebut. Saya sebagai perempuan ataupun mewakili rakan-rakan yang lain yang ingin bercimpung dalam bidang tersebut, saya akan membuktikan bahawa bidang ini memang boleh kami kuasai juga. Sebab itu kalau biasanya saya berkawan ataupun macam mana? Bercimpung dalam bidang tersebut kan, selalunya memang orang cakap dalam bidang ni saya juga suka berfashion, saya juga suka kumpul bag collection, semua saya suka. Jadi orang cakap dalam masa yang sama saya boleh jadi perempuan, saya boleh jadi bercimpung juga dalam bidang tersebut. Jadi itu saya cakap, saya akan membuktikan kepada orang luar sana yang perempuan tidak semestinya rendah pandangannya terhadap orang luar. Jadi dengan adanya bengkel saya, dengan adanya pengalaman, dengan adanya apa yang saya expose, itu adalah salah satu benda yang saya rasa bonus untuk saya expose kepada orang luar supaya perempuan tidak dipandang rendah. Sepatutnya memang ada lagi lah yang macam mana memang ada lagi benda yang saya ingin buktikan lagi terhadap orang luar sana yang perempuan boleh lagi dalam bidang ini. Jadi akan bagi orang luar pandang rendah dengan perempuan lah. Sebab saya yakin pandangan ibu bapa terhadap anak-anak perempuan, jika sesuatu berminat lah, contoh ada anak perempuan yang berminat tapi tidak didorong oleh ibu bapa disebabkan yalah pandangan ibu bapa terhadap bidang ini sangat berat, sangat kasar. Tapi saya ingin membuktikan bahawa kalau ibu bapa saya boleh mendorong saya, boleh bagi kepercayaan dekat saya, why not saya boleh buktikan dekat orang luar sana yang ibu bapa diorang boleh juga memberi dorongan dan juga sokongan untuk anak-anak mereka. Betul. Sebagai perempuan itu. Jadi dari situlah saya berniatlah, memang sekarang ini niat saya memang ingin membuktikan kepada semua orang bahawa bidang ini dan juga apa yang kita nak belajar ni sebenarnya, kalau kita minat, kalau kita berani nak menceburi dalam bidang tersebut, memang saya rasa tak ada masalah bagi perempuan. Saya akan boleh meyakinkan ibu bapa bahawa bidang ini memang betul-betul perempuan juga boleh menguasai bidang tersebut. Ya, bukan berfashion saja.
Sangat menarik ulasan yang telah diberikan oleh Puan Ain sendiri, dan saya harap para pendengar untuk TV podcast pada hari ini mereka dapat menyahut cabaran seperti mana yang telah dicapai oleh Puan Ain sendiri. Dan untuk makluman Puan Ain juga, kita telah berada di soalan yang terakhir lah sebenarnya. Jadi Tidak berasa cakap dah. orang pada Ke si soalan terakhir. sangkau dah nak sampai ke soalan akhir dah. Waduh, terasa masa dah berlalu. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi Icon Debate podcast kita pada hari ini, mungkin ada kata-kata nasihat daripada Puan Ain yang boleh memberikan inspirasi, dorongan kepada belia-belia di Sarawak dalam menentukan hala tuju kerjaya mereka, ataupun kepada ibu bapa jika ada anak-anak mereka yang terutamanya wanita yang ingin menceburi dalam bidang otomotif ini. Mungkin Ain boleh berikan lagi kata-kata semangat yang padu lagi kepada mereka. Okey, sebelum saya memulakan kata-kata semangat, contoh kata-kata semangat. Okey, saya ingin memesan kepada semua pihak lah, baik dari lelaki, perempuan, ibu bapa dan juga siapa-siapa. Kalau bagi saya, hidup saya lah, saya kalau nak menjadikan sesuatu tu sebagai macam mana Umadah, macam kepuasan untuk kita perlu ingat 3 benda. Yang satu ni kita perlu ingat adalah nawaitu kita. Kalau kita membuat sesuatu atas nawaitu ataupun niat kita, insya-Allah itu akan terjadi dan akan menjadi nyata lah. Yang kedua, kita mestilah membuat ataupun mencari sesuatu ataupun minat sesuatu dengan adanya keikhlasan dalam diri. Kalau kita minat something, kita perlu ada keikhlasan. Baru apa yang kita cari, apa yang kita uji, apa yang kita nak tahu, explore, itu adalah keikhlasan daripada diri kita sendiri. Kita tidak tengok ataupun kita mengikuti, macam mana? Mengikuti ya jejak-jejak orang. Contoh, kalau kita tengok dia jadi bos, contoh jadi bos. Dia terus fikir nak jadi bos macam dia, tak. Yang kedua, yang inilah perlu kita ingat, keikhlasan kita perlu ingat kalau kita nak mencari sesuatu ilmu lah. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran ni sangat penting di dalam bidang bisnes dan juga di dalam diri kita sendiri untuk kita lebih lagi mencari ataupun macam mana explore lagi benda tu lah. Okay? Betul. Jadi untuk ibu bapa, saya sangat-sangat menekankan ataupun memberi dorongan kepada anak-anak, perempuan ke lelaki ke yang berminat dalam bidang teknologi otomotif ni ataupun ingin bercimpung dalam bidang ini, bagilah mereka ruang. Percaya yang itu adalah salah satu, jika betul-betul mereka minat ataupun mereka ingin explore benda tu, saya yakin yang benda tu satu hari nanti ataupun kalau tidak pun satu masa akan datang, dia akan menghasilkan buah dan juga akan menghasilkan kepuasan terhadap ibu bapa sendiri jika melihat kejayaan anak-anak. Sebab di dalam bidang ini, memanglah setiap bidang apa yang kita pun berbeza, dia adalah cara kita dalam bidang tersebut. Salah satu dia mungkin ibu bapa beranggapan bidang ini adalah sangat tidak sesuai untuk anak. Tapi saya yakin kalau diberi ruang, kalau diberi macam mana ruang untuk anak tersebut explore lagi bidang ini, saya yakin dia boleh mencapai sesuatu yang betul-betul memberi impak kepada diri dia sendiri. Okey, itu untuk ibu bapa. Untuk rakan-rakan seperjuangan, baiknya perempuan ataupun lelaki yang baru je berjinak dalam bidang ataupun berjinak dalam debate ke dalam college ke dalam bidang kemahiran lah. Kalau kita betul-betul nak sesuatu, kita betul-betul minat dekat something, kita perlu expose diri kita, kita perlu explore, kita perlu bertanya. Jangan malu bertanya. Betul. Kita perlu sentiasa bertanya, kita perlu sentiasa belajar. Bila kita dah belajar, kita expose benda tersebut, insya-Allah benda tu akan menghasilkan buah juga ataupun menghasilkan sesuatu yang kita tak sangka pada diri kita sendiri. Saya yakin benda ni sangat membantu individu-individu ataupun rakan-rakan yang betul-betul berminat dalam bidang teknologi otomotif ni, sebab saya yakin memang tidak semua kita lakukan adalah terus pergi ke puncak. Memang akan ada turunnya, memang akan ada ujian, memang akan ada sesuatu benda yang akan menjadi kita sebagai
dua benda, iaitu nak give up ke tak nak give up. Nak give up maksudnya berhenti di situ saja. Yang kedua adalah nak teruskan, nak buktikan bahawa apa yang kita dah nawai tu, keikhlasan semua tu memang dah terniat, memang kita nak capai ke tahap puncak tu, itu adalah salah satu cabaran. Kita anggap itu sebagai satu cabaran. Jadi bagi saya semua benda yang kita buat tidak semestinya dalam bidang ini sahaja. Saya yakin semua yang kita buat memang akan ada salah satu cabaran yang kita rasa benda tu kita perlu cengkam untuk kita pergi lebih jauh lagi ataupun pergi ke puncak. Okey, jadi untuk rakan-rakan bisnes yang sudah bercimpung dalam bidang bisnes, saya yakin bahawa setiap bisnes ini adalah paling utama yang kita perlu fikir adalah persaingan. Tapi saya sentiasa berfikir dan sentiasa memberi pesanan terhadap orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya. Bila kita sudah berbuat sesuatu yang kita rasa benda tu untuk kita sendiri ataupun untuk orang-orang di sekeliling kita, persaingan adalah benda pertama. Yang kedua adalah kita perlu lakukan persaingan tersebut atas sebab keikhlasan dan juga kejujuran kita terhadap orang-orang bawahan kita bila kita dah di atas. Contoh dia seperti bos. Saya tak menganggap diri saya bos sebab sebenarnya lebih banyak lagi benda yang saya rasa perlu kita belajar, perlu kita cari dan perlu kita jadikan benda tu sebagai satu cabaran untuk diri kita sendiri. Saya yakin apa yang sudah terniat, apa yang sudah ingin kita lakukan untuk diri kita sendiri, itu sebetulnya tidak untuk kepuasan kita sendiri. Sepatutnya kita perlu berfikir bila kita melakukan sesuatu, itu adalah untuk kepuasan orang di sekeliling kita juga. Contohnya kalau kita belajar di dalam pengalaman dalam teknologi otomotif ini, kita perlu berfikir apa punca ataupun apa sebab kita di dalam teknologi otomotif ini. Contohnya salah satu nawai itu ataupun niat tersebut, kita ingin memudahkan ataupun membantu orang bumi putera kita, iaitu orang Sarawak ke orang Kuching, semualah bumi putera kan, untuk memudahkan lagi mereka dalam memproses membaiki alat ganti kenderaan. Sebab sebelum adanya Bumi Putera, memang adalah sebelum ni Bumi Putera yang sudah di dalam bidang bisnes ini orang yang lebih banyak berpengalaman daripada orang yang baru berjinak. Tapi saya yakin sebelum ni memang orang lebih percayakan bangsa lain lah selain Melayu. Memang saya yakin sebab saya sendiri pun sebelum saya bercimpung dalam bidang ni, saya memang percayakan dengan orang Cina. Contohnya seperti membuka bengkel lah. Saya memang mengakulah. Jadi saya jadikan benda ini adalah salah satu sebab kenapa saya perlu bercimpung dalam bidang ini. Salah satu dia saya ingin membantu orang Bumi Putera ataupun orang yang di sekeliling kita untuk memudahkan lagi urusan mereka dalam bidang tersebut. Saya yakin bidang ini suatu masa akan datang, sesiapa yang ingin mencari ataupun cuba memberanikan diri dalam bidang ini, saya yakin suatu masa akan datang nanti bidang ini betul-betul akan menghasilkan buah ataupun menghasilkan kepuasan kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Kita perlu ingat jugalah jangan sentiasa berfikiran negatif terhadap apa cabaran ataupun benda yang kita sentiasa peroleh. Kita anggap benda tu adalah salah satu ujian ataupun benda yang kita perlu tabah lagi menghadapi untuk kita mendaki sesuatu supaya kita berada di puncak. Itulah seperti sebelum ni yang saya cakap. Tak semesti apa yang kita cari, apa yang kita nak itu terus berada di puncak. Dia mesti akan ada stuck sesuatu yang membuat kita meyakinkan kita kalau kita boleh ke tidak berada di puncak. Itulah saya sentiasa ingatkan dekat orang-orang di luar sana bahawa bidang teknologi otomotif ini bukan sahaja untuk di kalangan lelaki. Saya yakin bahawa perempuan juga boleh bercimpung dalam bidang ini dan juga bidang ini juga tidak semudah yang disangka lah kalau kita betul-betul minat dengan sesuatu benda. Saya berharap dengan penjelasan yang cukup rapi tadi dapat memberikan motivasi kepada para belia yang menyaksikan podcast pada hari ini untuk mereka yakin dan berani menceburi bidang TVET, terutamanya macam pengalaman dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Puan Ain sendiri dalam bidang otomotif itu sendiri. Dan saya tertarik juga dengan beberapa tips yang telah diberikan oleh Puan Ain sebentar tadi. Kalau tadi nama bengkelnya Bengkel AUM, Ain, Umi dan Mizan, dia bagi lagi tips NIJ, niat, ikhlas, jujur. So bolehlah tuan-tuan dan puan nak guna nama bengkel NIJ. Lekas tu. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puan Ain kerana sudi melapangkan masa hadir bagi sama-sama melancarkan untuk slot ikon TVET pada hari ini.
Jadi dengan ini berakhirlah sudah Tegas TVET Podcast yang membicarakan topik seperti signifikan, peluang kerjaya dan hala tuju latihan dalam era revolusi industri 4.0 serta strategi dan pendekatan memasyarakatkan TVET. Dan kita juga telah mendapat maklumat terkini mengenai kursus-kursus TVET yang relevan dalam membantu bakal para pelajar untuk meningkatkan kebolehpasaran iaitu marketability mereka dalam era revolusi industri 4.0 ini. Selain daripada itu, kita turut mendapat input dari agensi bantuan pendidikan seperti PTPTN, PTPK mengenai proses memohon pembiayaan khusus-khusus TVET yang dapat membantu para belia Sarawak untuk meneruskan kerjaya mereka. Dan kita juga telah mendapat perkongsian dari salah seorang alumni TVET kita yang cukup berpengalaman dan perjalanan beliau setelah menceburi bidang otomotif, iaitu Puan Ain yang berada di alam maya sekarang ini. Jadi kita berharap Tegas TVET for Podcast ini dapat membuka minda para pelajar dan ibu bapa betapa pentingnya generasi muda kita ini untuk melibatkan diri dalam pendidikan kemahiran yang menekankan sifat berinovasi untuk menempuhi era revolusi industri 4.0. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Puan Ain kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan para belia yang sedang menyaksikan podcast pada hari ini. Untuk itu, kami daripada pihak Tegas Sarawak mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada semua para pendengar dan sehingga kita berjumpa di lain hari, saya tutup sesi podcast pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah.